Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siri ini kita akan bicarakan topik yang berkaitan dakwah manifestasi daripada tauhid. Di mana dalam siri ini kita akan bicarakan tentang maksud tauhid, hubungan tauhid dan dakwah, dan Islam sebagai agama yang paling benar, dan dakwah bukanlah suatu perbuatan ataupun amalan yang ekstrim. Tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bicarakan tajuk pada kali ini dengan maksud tauhid dan dakwah, di mana tauhid ini berasal daripada perkataan wahid yang bermakna satu, dan apabila ia memberi makna satu, ia memberi erti bahawa Allah Ta'ala lah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah oleh manusia, dan menumpukan keseluruhan tumpuan hidup kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah tauhid ini memberi erti mengesakan, mensatukan, yakni keseluruhan hidup kita tertumpu kepada hanyalah Allah, satu-satunya Tuhan yang wajib untuk kita sembah. Hasil daripada itu, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, kita hanyalah mempercayai Allah sebagai Tuhan yang mencipta alam. Tak ada Tuhan yang lain yang layak, tak ada Tuhan lain yang patut dan berkuasa mencipta alam ini melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, daripada tauhid itu jugalah kita meyakini hanya Allah Taala lah sebagai Tuhan yang layak untuk disembah oleh manusia. Bukan sekadar dia Tuhan yang mencipta alam, tetapi ia juga merupakan Tuhan yang layak dan patut dan perlu untuk disembah dan ditaati oleh semua manusia. Ini ringkasnya yang kita telah bicarakan tentang konsep tauhid. Oleh kerana kita meyakini hanyalah Islam sahaja agama yang benar, dan Allah Ta'ala lah sahaja satu Tuhan yang wajib kita yakini dan mempercayainya. Dengan kata lain, Islamlah hanyalah satu agama yang benar. Maksudnya, agama lain ialah kepercayaan ataupun agama yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Sesiapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, maka tidak akan sama sekali diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana tauhid itu berasal daripada perkataan wahid, ia memberi erti bahawa kebenaran dalam aspek ketuhanan itu satu sahaja. Tak boleh ada dua Tuhan, tiga Tuhan, empat Tuhan. Orang yang ni mendakwa dia ni Tuhan, yang ni mendakwa ni Tuhan pun betul juga. Tidak. Dalam Islam meyakini bahawa Tuhan itu mesti satu. Allah Ta'ala menyebutkan, lau kana fi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan lain selain daripada Allah, bumi ini semua ni akan musnah kerana berlakunya percanggahan antara Tuhan. Kerana itu kita meyakini hanya Islamlah sahaja agama yang benar, manakala agama lain merupakan agama yang salah, kepercayaan yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang perlu untuk dipegang oleh orang Islam. Hasil daripada itu, orang yang tidak menerima Islam sebagai agama, orang yang menolak agama Islam, orang yang tak mempercayai Allah sebagai Tuhan, ialah mereka yang tidak diterima, malahan mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Wasa'at masira, kata Allah Ta'ala, satu tempat yang sangat tempat kesudahan yang sangat buruk, saat yang sangat buruk, neraka Jahannam,
merupakan tempat yang tidak layak bagi manusia yang beriman kepada Allah. Maka di sinilah asas kepada dakwah. Inilah hubungan antara tauhid dan dakwah. Ke mana dalam Islam ini, oleh kerana kita meyakini Islam saja agama yang benar, manakala orang yang tak Islam merupakan orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka, maka tugas kita manusia sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala berusaha untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan, daripada kebatilan. Kerana mereka yang berada dalam kesesatan dan hidup dalam kebatilan dalam pencarian Tuhan ini, mereka akan mendapat kerugian yang amat teruk di akhirat nanti dalam sejarah hidup seseorang manusia apabila dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hubungan yang sangat rapat. Kalau orang tanya apakah asas kepada dakwah? Dakwah ni asasnya tauhid. Tauhid ini bererti meyakini satunya Tuhan. Kebenaran dalam agamanya satu. Kebenaran dalam ketuhanan satu. Tak boleh ada dua agama. Tak boleh ada dua Tuhan. Dengan ini kita berusaha untuk menyelamatkan manusia yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana apabila dia tidak beriman, dia akan dimasukkan ke dalam neraka, dan itulah tempat yang paling hina, yang paling buruk, yang paling jijik, yang paling kotor, yang paling tak ada perkataan lagi yang boleh digambarkan tentang kesudahan hidup manusia yang sangat malang itu. Tanggungjawab ini merupakan satu amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita orang Islam yang ada pengetahuan dan juga ada kesedaran. Bila kita tahu, kita kena cakap. Bila kita tahu, kita kena sampai. Bila kita tahu, kita kena cuba, bukan sekadar sampai, dan cuba untuk memastikan, cuba berusaha sedaya yang mungkin supaya orang boleh terima dakwaan kita, orang boleh terima ajakan kita, orang boleh terima akidah yang kita pegang. Kerana akidah yang kita pegang itu kita yakini merupakan sebagai suatu agama yang betul dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Menyelamatkan manusia ini merupakan suatu amalan yang selari dengan logik akal. Logik akal kita menerima apabila ada orang yang ingin membunuh diri. Dia seorang hamba Allah dalam gambar ni nak bunuh diri. Bila dia nak bunuh diri, apa kerja kita? Kerja kita berusaha nak selamatkan dia. Kenapa kita nak selamatkan? Biarkan dia tidur ataupun dia jatuh dalam laut, mati cepat sikit, tidak menyusahkan orang. Tetapi tidak, tuan-tuan. Kita berusaha menyelamatkan hamba Allah ini dengan apa juga cara sekalipun kita cuba selamatkan dia, kerana dia mensia-siakan umurnya, kerana dia mensia-siakan kehidupannya, kerana dia mensia-siakan peluang hidup yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Kita berusaha selamatkan dia. Kalau tidak kerana kita sayangkan tentang kehidupan ini, maka kita biarkan je. Tetapi nyawa ini sekali diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita seharusnya berusaha untuk memastikan orang yang berada di sekeliling kita boleh menerima Islam. Kita berusaha untuk memastikan orang yang tidak menerima Islam itu, kita cuba sampaikan kepada mereka, kerana kita ingin selamatkan mereka. Walaupun bila kita cakap mereka tak faham, walaupun bila kita cakap tu mereka mungkin menolaknya, marah, tetapi kita meyakini bahawa di akhirat nanti orang yang menolak, orang yang marah ini akan berada dalam situasi yang amat rugi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu kita berusaha dalam misi dakwah ini menyelamatkan manusia daripada kesesatan. Dan itulah tugas Rasul. Itulah tugas kita sebagai ummah yang menerima warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat dulu yang melaksanakan tugas ini Rasul. Habis Rasul, habis cerita. Kita apabila Rasul telah pun wafat, Rasulullah telah pun wafat, maka tugas
untuk menyelamatkan itu datang pula kepada kita, kerana kita memang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi manusia yang beriman dan memastikan orang lain turut sama untuk menerima darjah keimanan yang kita yakini ini. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, sekiranya kita ada telefon bimbit kita mahal, kita beli 3,000, 4,000 telefon bimbit yang kita beli itu, lalu kita nak beri telefon bimbit tu kepada orang lain, nah lah ambil lah telefon bimbit saya ni kan. Orang tak nak telefon bimbit. Kita kata, ya Allah, kenapalah kau ni tak nak terima benda yang berharga? Kenapa dia tak nak terima? Mungkin dia marah, tetapi kita yakin bahawa apa yang kita ingin berikan kepada dia itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Bila kita ingin memberikan sesuatu yang sangat berharga, dia mungkin tidak dapat menilainya. Dia mungkin tak tahu, dia mungkin tak faham, dia mungkin tak kenal, dia mungkin tak sedar. Tetapi kita berusahalah sedaya upaya untuk menyampaikan kepada mereka. Mungkin pada ketika itu mereka marah, mereka tak suka, mereka benci, mereka cakap bukan-bukan kepada kita, tetapi kita berusaha. Ini misi dakwah, inilah misi untuk menyelamatkan akidah manusia daripada kesesatan. Orang yang meyakini bahawa Islam satu agama yang betul, satu-satunya agama yang benar, yang terbaik, yang superior, yang greatest, bukanlah bermakna kita ni poyo kan. Poyo ni proud of yourself, kita ni bangga dengan diri sendiri, seperti mana orang sebut isteri saya cantik, ayah saya yang terhebat, anak saya yang paling pandai. Tak. Sebab bila kita sebut tentang Al-Quran, tentang agama, tentang dakwah, tentang Islam ini, kita berasaskan kepada fakta, berasaskan kepada bukti yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Begitu juga dengan bukti mukjizat Allah Ta'ala berikan, mukjizat sains kepada kita untuk kita kaji, membuktikan kebenaran Allah Ta'ala. Bukan bermakna kita ni poyo, bukan bermakna kita ni lebih-lebih, tidak, berasaskan kepada bukti. Tetapi sekiranya ada orang tak nak menerima Islam, kita tak buat macam mana, itu hak dia untuk dia nak memilih agama yang lain, tetapi tugas kita menyampaikan. Kalau kita kata isteri saya yang tercantik, dia kata isteri dia tercantik, itu terpulang lah, nak buat macam mana kan? Kita kata ayah kita yang terhebat, dia nak kata ayah dia yang terhebat, itu masing-masing punya keyakinan. Dia berikan kebebasan untuk nak mendakwa apa yang ingin didakwa. Begitu juga kalau dia kata anak saya yang paling pandai, dia pun kata anak dia yang paling pandai, itu terpulanglah kepada dia, bukanlah poyo. Tetapi apa yang kita buat itu, yang kita dakwa Islam satu agama yang betul itu, ada evidence-nya, ada buktinya, ada dia punya keterangannya yang terdapat dalam Al-Quran, yang terdapat dalam sains, yang terdapat dalam penemuan-penemuan teknologi ini. Kerana berlakunya sains itu, dia tak berlaku secara sendiri, tetapi berlaku dalam suasana dan dalam sistem yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang kata apa bermasalah lah, kalau orang ni dakwa dia yang betul, dia yang betul, tidak kan. Memanglah kalau orang sebut agama pun boleh bawa kepada kemusnahan. Kalau orang dakwa agama membawa kepada kemusnahan, mungkin, tetapi orang yang tak ada agama pun lagi teruk musnahnya kan. Nak ceritanya agama ini cuba untuk mengawal manusia, dan kita bukanlah poyo anggap diri kita, agama kita agama yang terbaik, tetapi dia merupakan suatu perkara dakwaan yang berteraskan kepada fakta dan bukti. Jadi kita mendakwa Islam satu-satunya agama yang benar, al-Islamu dinul haq. Kita berteraskan kepada Allah Ta'ala ayat dalam surah Ali Imran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Mana-mana orang yang menjadikan selain Islam sebagai agama, tak kisahlah agama apa, tapi bukan yang bukan Islam, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia akan tergolong di akhirat nanti di kalangan orang yang rugi.
bererti menolak Islam membawa kepada kekufuran. Bila kufur ini di akhirat nanti rugi dan mereka akan berada kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini datanglah ataupun asaskan kepada usaha dakwah yang bertujuan untuk menyelamatkan manusia daripada kesesatan, menyelamatkan manusia daripada kejahilan, tak tahu tentang Tuhan. Datanglah dakwah, dan dakwah ni bukanlah sesuatu yang mudah, kerana dakwah ini merupakan suatu kerja yang berhadapan dengan cabaran, kerana nak mengajak manusia kepada kebaikan ini bukanlah satu perkara yang mudah. Buat baik susah, memanglah buat baik susah. Buat jahat orang marah, buat jahat orang marah, tapi kena ingat buat baik pun orang marah, kan? Pada logiknya buat baik orang tak marah, tidak. Buat baik pun orang marah, buat baik pun orang benci. Kenapa? Kerana bila buat baik ini kita akan berhadapan dengan orang tak suka, orang macam orang paksa dia. Ini realiti yang kita hadapi. Oleh kerana itu dia memerlukan kepada keyakinan yang mendalam. Dakwah ni dia punya forcement dia punya yang mendorong dia adalah keyakinan bahawa yang benar hanyalah Islam. Lagi tinggi keyakinannya kepada Allah Ta'ala, lagi tinggi keyakinan tauhidnya, lagi kuat usaha dakwahnya. Lagi kuat tauhidnya, lagi kuat usaha dakwahnya, lagi kuat keyakinannya kepada kebenaran Islam, kepada kebenaran Allah Ta'ala, lagi kuatlah usaha dakwahnya. Ini yang saya buat dalam bentuk ini, kan? Bila tinggi tauhidnya, lagi banyaklah usaha dakwahnya. Lagi tinggi tauhidnya, lagi banyaklah usaha dakwahnya. Kerana dakwah ini kita buat baik orang marah, jadi menyebabkan kita mungkin hati kita sedih, menyebabkan kita rasa gundah gulana, menyebabkan kita merasa kecewa, tetapi oleh kerana kita yakin dengan janji-janji Allah Ta'ala yang terdapat dalam Quran, dalam hadis, yang dijanjikan kebajikan, kebaikan dan pahala yang besar di akhirat nanti, kita pasrah. Dan inilah keyakinan inilah yang cuba dibentuk dalam sifat tauhid. Bila kita yakin Allah Ta'ala, maka kita yakin kebenaran Islam. Orang yang belajar tauhid tetapi dia tidak yakin dengan Islam, tak yakin dengan kebenaran agamanya, tak yakin agamanya untuk dikembangkan, ini masalah. Bila kita belajar tauhid, kita bukan sekadar belajar tentang Islam, tentang Allah Ta'ala, tentang Nabi, tapi kita belajar tentang bagaimana untuk memastikan orang lain turut menerima agama yang kita bawa. Kalau kita ada telefon tadi, kita nak bagi ke orang, kita beli telefon 3,000, 4,000 kita beli. Kita nak bagi ke orang, ambillah telefon ni, bagus ni. Orang tak nak. Dia masih lagi nak pakai Nokia 3310. Kita kata, apalah orang ni. Orang nak bagi telefon mahal, dia tak nak. Kita pun tepuk kepala, ya Allah. Mungkin dia ni tak tahu. Mungkin dia ni tak reti kot. Mungkin dia ni tak faham. Ataupun dia tak ada kesedaran. Ataupun dia entahlah, kan? Maka kita bukan sekali, bukan dua, bukan tiga, kita berusaha untuk nak menyampaikan, dan di sinilah kita sebut Islam satu-satunya agama yang betul, dan tauhid itulah yang akan memandu untuk kita melaksanakan, memotivasikan kita untuk melaksanakan usaha dakwah. Dan dakwah ni bukanlah sesuatu yang ekstrim. Orang kata orang yang bertauhid ini, bagi orang barat menganggap orang yang bertauhid ini dipanggil dengan fundamental, orang yang berpegang dengan fundamentalis. Jadi orang yang fundamentalis ini bagi orang barat ialah orang yang tidak toleran. Orang yang bagi orang barat, bila disebut fundamentalis ini ialah orang yang tak toleran, orang yang ekstrim, kerana meyakini hanyalah kebenaran agamanya sahaja. Kita tidak. Kita ni bukanlah tidak toleran, kita toleran. Cumanya apa yang kita nak bawa ialah bagaimana kita nak bawa dan mengajak manusia secara berhikmah, bukan dengan cara memaksa, bukan dengan cara kita membunuh dia kalau tak beriman, tidak. Tapi kita berusaha sebaiknya untuk mengajaknya
beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita sebut tauhid ini, kita menganggap kita merupakan agama yang betul, agama lain salah. Bukanlah bererti kita perlu bunuh orang, tidak. Tetapi kita berusaha untuk menyampaikan dakwah, kerana itu adalah amanah kebenaran yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kebenaran ini Tuhan telah amanahkan kepada kita. Dan apabila Tuhan amanahkan kepada kita, di situlah datangnya tanggungjawab. Tanggungjawab itulah yang kita cuba laksanakan, dan di sinilah yang kita panggil datangnya tauhid dan datangnya dakwah itu. Dan dakwah dan tauhid ini berpisah tiada. Orang yang belajar tentang tauhid tapi tidak diikuti dengan dakwah, maka lompang satu kelompangan yang besar. Sebab dakwah ini berasaskan kepada tauhid, dan tauhid ni apabila kita melihat orang bukan Islam, bila kita melihat orang yang beragama lain daripada Islam ini, rumah ibadat mereka, pandangan kita ialah pandangan dakwah. Pandangan kita, pandangan, ya Allah, ruginya engkau menjadi orang tetapi tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Ruginya hidup ini. Bila ruginya hidup ini, maka kita berusaha sebaiknya untuk nak mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya keimanan itu akan menyebabkan mereka mendapat rahmat dan juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ringkasnya, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tauhid dan dakwah ni berpisah tiada. Tauhid mengajar erti satu, dan satu bererti Allah Ta'ala lah satu-satunya Tuhan yang wajib dipercayai, dan Islam satu-satunya agama yang kita mesti anuti, manakala agama lain merupakan agama yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berusaha sedaya upaya untuk menyelamatkan manusia yang tak beriman sekiranya kita belajar akidah tauhid tetapi tidak diikuti dengan dakwah, maka disitulah wujudnya kelompangan yang sangat besar. Marilah kita sama-sama berusaha untuk menyampaikan dakwah Islam, kerana itu adalah satu tuntutan kita sesuai dengan tuntutan Islam, sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam sesi yang lain, insyaAllah.